Penduduk tarik nafas lega apabila harga ayam turun. Itu antara perkembangan dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Laporannya kita terus sahaja bersama Muhammad Amirul Hafiz Rosli di Kota Baru. Baik, terima kasih. Penurunan harga ayam menjadi fokus berita wilayah dari Kelantan hari ini. Niaga di pasar basah sekitar Kota Baru dikesan kembali menurunkan harga ayam sehingga RM7.50 sekilogram. Wartawan Majidah Ismail ada perinciannya. Hari ini saya meninjau harga ayam yang dijual di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Tunjung. Terdapat peniaga yang menurunkan harga pada kadar RM7.50 hingga RM8.70 sekilogram berikutan harga ayam di pasaran yang kembali stabil. Harga ayam tu hari tu ke mahal sikit ke, kata mana kita tertekan lah pasal kita pun tu ke, lepas tu dalam seminggu dua ni ayam tu murah lah ke, turun banyak lah. Harap kat macam katalah biar jadi macam gini semua lah. Kita pengguna nak murah lah. Nak buat nasi itu. Kedai nasi ke apa, untung sikit lah. Kalau mahal nak untung macam mana? Harapannya biar murah semua lah. Bukan setakat PRU sajalah untuk selepas ni. Bukan harga ayam saja dan semua barang keperluan terkini lah. Sementara itu, peniaga mendakwa terdapat jurang harga yang besar antara peniaga di pasar basah dengan peniaga di tepi jalan. Justru mereka berharap pihak berkuasa melakukan pemantauan. Jadi slow. Tu jadi pelik. Kita pun nak lebih fikir pasal mungkin kalau orang jual pergi jalan ni banyak terlajuk ke, waktu sikit ke. Jadi harga tu tak stabil deh. Macam-macam harga. Jadi dari pasar ni ya stabil, moga buat ni main cek semua. Harga ayam dijangka terus menyusut dan memberi kelegaan buat peniaga kedai makan. Laporan Majidah Ismail yang sahih di RTM. Golongan nelayan di gugusan pulau di Tumpat mengharapkan calon yang memenangi kerusi N02 Kelaboran dapat memenuhi impian mereka untuk membina jeti pendaratan ikan. Ia berikutan jeti sedia ada sudah tidak sesuai digunakan kerana lebih rendah daripada tebing. Buat masa ini, nelayan terpaksa menggunakan jeti sedia ada bagi mendaratan ikan serta barang keperluan yang dibeli dari tanah besar. Selain jeti, kemudahan lain yang diperlukan ialah bantuan pukat serta alat navigasi untuk mengesan kedudukan ikan di tengah laut. Rakit jeti pelapung ni kan macam tu ya. Rakit tu ya. Mudah nak naik ikan, nak naik barang ke apa, kalau pergi kedai pun nak naik barang mudah. Pada nelayan, alat tu alat GPS, ikan ke apa. Dia boleh lah. Kalau tak ada alat tu, di laut pun tak ada hasil. Tak tahu tepat ikan tu. Sementara itu, calon Barisan Nasional Rosli Razali berkata, sekiranya diberi mandat sebagai wakil rakyat, pembangunan serta kemudahan rakyat akan diusul kepada Kerajaan Persekutuan. Peneroka di tanah rancangan Felda di Dun Paluh, Gua Musang, mahu sebuah balai bomba dibina di kawasan itu. Penduduk berkata ketika ini mereka terpaksa bergantung kepada khidmat daripada balai bomba dan penyelamat Gua Musang yang terletak kira-kira 40 kilometer. Sekarang sudah ada klinik kerajaan dan sekolah sebagainya. Jadi kalau boleh saya perlu lagi lah kemajuan di Felda Ciku Lima ni. Buat masa sekarang ni balai bomba dan balai polis belum ada lagi. Tapi kita nak percepatkan mudah asas tu di balai polis Kalau ada masalah juga lambat. Kita dah minta dah ke balai tu? Ada bunyi nak buat. Dia kata lagi balai bomba. Cuma tak tahu bila lagi akhir. Kalau lah keluarga dia tinggal tunggu saja. Minta percepatlah. Ada lagi lah dia masa ni dah. Tak boleh lagi lah. Lama dah awal-awalnya. Dah rakyat sini lah. Rakyat di Ciku Lima, Ciku Nel, Ketujuh tu biasa tu belakang lah.
Sementara itu, calon BN Amran Arifin bertekad mahu menyelesaikan masalah yang dihadapi penduduk. Sebenarnya dari segi permohonan telah di peringkat akhir, di peringkat saya makan KPKT yang bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan dengan pengurusan bomba. Pun ini merupakan satu cabaran untuk saya perjuangkan kerana kepentingan sangat mendesak bagi diadakan balai bomba di Dun Paluh kerana faktor jarak yang jauh berbanding balai bomba yang berdekatan dan kekerapan berlaku kebakaran di dalam kawasan ini. Baiklah Syahir, itu saja paparan dari Kelantan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih Amirul. Kempen pilihan raya semakin rancak dengan calon-calon menggunakan pelbagai platform mendekati rakyat. Walaupun calon-calon mengambil peluang turun padang bertemu pengundi secara bersemuka, kempen secara dalam talian tetap dijalankan mereka. Calon-calon yang bertanding di kerusi DUN dalam Gua Musang mengambil pendekatan kempen secara dalam talian untuk memaparkan gerak kerja mereka. Aplikasi seperti Facebook, TikTok dan Instagram digunakan sebaik mungkin. Bagi calon BN N45 Galas, Muhammad Syahbudin Hashim, aplikasi TikTok dan Facebook digunakan dalam gerak kerja beliau. Selain aktiviti bertemu penduduk sekitar secara fizikal bagi memastikan masalah rakyat didengari sebaiknya. Hal yang sama turut dikongsi calon BN N44 Palo Amran Arifin apabila menggunakan sepenuhnya media sosial bagi mempamerkan aktiviti tinjauan mesra penduduk sekitar. Ia bertujuan memastikan segala hasrat kerajaan dapat disampaikan sebaiknya melalui medium tersebut. Calon BN N43 Nenggiri Abdul Aziz Yusof juga mempamerkan gerak kerja beliau melalui medium sama. Peluang ini digunakan sebaiknya khusus dalam memancing undi, memandangkan kempen secara digital ini memberi impak besar kepada calon dan parti bertanding. Dalam pada itu, pendekatan kempen dari rumah ke rumah menyantuni penduduk juga dilihat tepat dalam memberi sentuhan peribadi selain peka akan permasalahan rakyat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan merasmikan Pusat Kesihatan dan Rehabilitasi WQ Park di Kuantan, Pahang. Turut mengiringi baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Seri Paduka dalam titah baginda menzahirkan penghargaan atas pembukaan cawangan pertama di Pahang dan kelima di dalam negara. Bahawa WQ Park ialah penyediaan perkhidmatan pemulihan terkemuka di Malaysia dan WQ Park ini adalah satu aset amat berharga kepada kita rakyat Malaysia dan rakyat Pahang, insyaAllah. Saya yakin WQ Park akan terus melakukan perubahan dalam kehidupan rakyat Malaysia yang memerlukan rawatan pemulihan dan rehabilitasi. Keberangkatan tiba baginda pada pukul 11 pagi disambut Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Baginda berdua meluangkan masa melawat beberapa kemudahan disediakan selain menyantuni pesakit yang sedang menerima rawatan.